Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul untuk kita meneruskan pengajian pada malam bahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa kita, dan Allah mengabulkan segala hajat, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala, daripada segala wabak, daripada segala musibah, kesusahan dan azab di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sentiasa mengingati kepadanya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khatimah dan berikan kepada kita segala pembukaan yang baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Da'watul Tamah. Sebelum ini kita masuk dalam kitab Fathul Mu'in insya-Allah. Jadi kita akan meneruskan daripada muka surat 142, yang mana kita masih membicarakan tentang bahagian yang keempat, tentang para peniaga dan para peladang serta para pekerja dan para pekilang. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut pula di dalam sebuah hadis Nabi SAW, seorang peniaga yang sentiasa berkata benar lagi jujur akan dibangkitkan, yakni di hari kiamat, bersama-sama dengan para nabi dan siddiqin, yakni ahli kebenaran. Hadis Nabi SAW seperti ini memerlukan kepada kita untuk kita merenungkan maknanya. Dan kita lihat daripada kandungan ini, hadis ini memberikan kepada kita sesuatu gambaran ataupun kefahaman akan besarnya pahala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang peniaga, yang mana dia merupakan seorang peniaga yang as-saduq. Jadi kita lihat perkataan di sini, at-tajirus saduq. Perkataan saduq ini dalam bahasa Arab dia adalah sifatun mubalaghah. Mubalaghah yang maksudnya kita mengatakan sifat itu wujud dengan banyak di dalam seseorang itu. Kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab ini, misalnya seorang yang jujur, kita boleh mengatakan sadiq, dia orang yang berlaku benar. Tetapi kalau kita mengatakan saduq, maksudnya dia adalah seorang yang sentiasa berlaku benar. Jadi dia adalah mubalaghah. Mubalaghah yang ini membawa maksud perbuatan tersebut sentiasa dilaksanakan olehnya. Jadi kita ada perbezaan di antara sadiq dengan saduq. Sadiq adalah orang yang benar, tetapi saduq, kebenaran itu sudah menjadi sifat yang di dalamnya, yang mana dia sentiasa berlaku benar. Ini maksudnya di sini adalah peniaga, seorang ahli peniaga ini dia tidak pernah menipu. Sentiasa dalam keadaan kebenaran dalam perniagaannya. Al-amin, yakni maksudnya seorang yang ada amanah. Al-amin ada seorang yang apabila dia diberikan amanah, maka dia melaksanakan amanahnya. Maka Nabi SAW mengatakan satu perkara yang luar biasa dalam hadis ini. Seorang yang peniaga yang ini maksudnya seorang yang berdagang, seorang yang membeli barangan misalnya daripada luar negeri, selepas itu membawa ini kepada negerinya dan dia menjualnya, dan dia melaksanakan transaksi semua dengan cara yang halal, dan dia tidak menipu, dan dia seorang yang amanah. Maka kelebihannya Nabi SAW ini mengatakan, yuhsyaru ma'an nabiyina was-siddiqin. Dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan para nabi dan juga para siddiqin. Jadi kita maqam yang paling tinggi manusia berada di dalamnya adalah maqam nubuwah. Ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Kita ada 4 ini maqam. Pertama sekali kita ada maqam nubuwah. Ini adalah maqam para nabi dan rasul. Dan manusia biasa tak boleh sampai kepada maqam ini. Ini adalah satu maqam yang mana Allah memilih siapa dia di antara hambanya yang diutuskan sebagai seorang nabi ataupun seorang rasul. Di bawah maqam nubuwah adalah maqam yang dikenali sebagai maqam siddiqiyah. Di bawah ini maqam ini nubuwah, dia adalah maqam siddiqiyah, yang berdalilkan dengan ayat ini. Allah mengatakan ma'an nabiyyina was-siddiqin, bersama yang para nabi
dan juga para siddiqin. Yang maksud daripada siddiqin, dia kembali kepada perkataan as-sidq. As-sidq ini maksudnya seorang yang berlaku benar. Orang yang siddiq, dia juga adalah mubalaghah. Yang maksudnya dia sentiasa berlaku benar dengan melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berlaku benar dalam semua perkara yang dia melaksanakan dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai keyakinan yang tinggi, mempunyai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seorang yang dikenali sebagai siddiqin. Dan misal bagi seorang yang telah sampai kepada maqam ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Itu sebab beliau dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Sebab dia telah sampai kepada maqam ini. Dia telah sampai kepada maqam siddiqiyah. Maka sampai hari ini ulama-ulama tasawuf mereka mengatakan maqam yang paling tinggi seorang manusia boleh sampai kepadanya adalah maqam siddiqiyah. Ini adalah maqam di bawah maqam kenabian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, insya-Allah dapat kita sampai kepada maqam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa kita, insya-Allah, dan memudahkan dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Ramai daripada para aulia, para ulama kita banyak berdoa kepada Allah supaya dapat disampaikan ke maqam ini. Sebab ini adalah daripada kejayaan yang paling besar seseorang mendapatinya di dalam kehidupannya di dalam dunia. Jadi cuba bayangkan seorang peniaga yang berlaku benar dalam perniagaannya, yang tidak menipu, yang ada amanah, yang membantu orang lain dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkannya bersama para nabi dan juga para siddiqin. Ini menunjukkan kepada kita pertama sekali bahawasanya perniagaan ini adalah satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tijarah. Daripada riwayat ada riwayat yang lain mengatakan zira'ah. Zira'ah ini adalah apa? Pertanian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan para sahabatnya berniaga dan sebagainya, dan dia membicarakan tentang kelebihan yang berniaga. Dan apabila seorang peniaga itu seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang usahakan atas keyakinan dan melaksanakan tanggungjawabnya seorang peniaga, tidak menipu dalam perniagaannya dan berniaga dengan hukum ahkam Islam, maka dia mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perniagaan ini bukan sahaja dia memberikan manfaat kepada orang yang berniaga, tetapi dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Masyarakatnya akan mendapatkan manfaat. Dia menjadi sebab orang lain dapat pekerjaan misalnya. Apabila seorang ini membuka perniagaan, dia menjadi sebab orang lain mendapatkan pekerjaan, dan begitu juga orang lain dapat hajat-hajat mereka misalnya. Dia membawa benda-benda daripada luar negeri yang diperlukan oleh masyarakatnya. Maka ini semua adalah perkara yang membawa kepada pahala yang besar. Jadi seorang muslim, sekali lagi, dia tidak boleh memikirkan yang ini adalah keduniaan. Jadi dia hanya akan menjadi keduniaan kalau sekiranya seorang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Dia hanya melakukan perniagaan kerana keduniaan, ataupun setakat nak menjadi kaya misalnya, satu orang berniaga. Maka di sini dia tidak mendapatkan kelebihan ini. Tetapi bagaimana seorang peniaga nak mendapatkan kelebihan ini? Maka sekali lagi, perkara yang penting yang perlu kita faham adalah dia mesti ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan perniagaan kerana Allah. Dia melakukan perniagaan bukan kerana perniagaan, bukan kerana nak menjadi kaya, bukan hanya maksud dunia sahaja. Tetapi dia melaksanakan perniagaan, dan dengan perniagaannya bagaimana dia nak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan yang dia melaksanakan. Jadi ini memerlukan, sekali lagi seperti mana kita mengatakan minggu lepas, ia memerlukan kepada kefahaman. Itu sebab orang yang berniaga ini, dia perlu faham perkara seperti ini supaya dia mendapatkan kelebihan yang besar. Dan Islam menggalakkan perniagaan. Hari ini misalnya orang banyak membicarakan tentang apa? Entrepreneurship, betul ke tidak? Kita lihat lebih-lebih lagi di Singapura ini misalnya, orang banyak membicarakan tentang bisnes, membicarakan kepentingan untuk memulakan startup, kepentingan untuk ini semua adalah pada hakikatnya ajaran Islam. Nabi SAW menggalakkan tijarah seperti mana kita mengatakan dalam hadis ni. Dan kita lihat banyak hadis berkenaan dengan kelebihan perniagaan dan sebagainya. Jadi masyarakat Muslim, kalau kita lihat dalam sejarah kita, ramai ulama-ulama kita berniaga. Misalnya kita ada ulama yang besar, misalnya namanya Al-Imam Baqilani. Al-Imam Baqilani ini adalah nama pekerjaan. Sebab dia jual baqilla.
Baqila ini macam kacang full. Jadi dia punya pekerjaan ini jual kacang ini. Jadi nama dia melekat. Nama itu melekat ini kepada dia. Kita mengatakan dia adalah Baqilani. Dan begitu juga kita ada ulama yang besar, misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i, salah seorang mujtahid yang besar, Al-Imam Al-Qaffal. Dia dikenali sebagai Al-Imam Al-Qaffal, dan dia ada Al-Qaffal Al-Kabir dengan Qaffal Al-Saghir. Ini adalah ulama yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksud daripada Qaffal adalah orang locksmith. Kalau dalam bahasa kita panggil apa? Locksmith. Yang ni orang yang bikin lock. Orang yang bikin lock. Itu pekerjaan dia, cuba bayangkan. Dikatakan dia sebab ini dia kembali kepada belajar agama pada zamannya. Dia zaman dahulu dia bikin locksmith. Dia bikin lock. Jadi satu hari dia dijemput ini oleh seorang menteri misalnya dalam negeri, dan selepas itu dia pergi kepada istana. Jadi bila dia pergi kepada istana, dia nak masuk tempat ulama. Sebab zaman dahulu biasa mereka akan khususkan ulama di satu tempat, orang yang biasa di satu tempat. Jadi dia ni dah termasuk salah punya queue. Jadi dia termasuk ini queue ni ulama. Jadi guard tahan dia. Dia mengatakan kau tak boleh masuk kat sini. Kenapa? Dia bilang kau punya pekerjaan? Qaffal tak boleh, ini ulama. Kau nak masuk sana. Jadi dia mengatakan mulai hari ini aku akan belajar ini agama, nak menjadi ini ulama. Masya-Allah, lepas itu dia menjadi ulama yang besar ini, sehingga terkenal dengan Al-Imam Al-Qaffal. Ini adalah misal yang ni. Ulama-ulama kita zaman dahulu, banyak daripada ulama-ulama kita mereka melaksanakan perniagaan. Al-Imam Abu Hanifah juga ini seorang ini peniaga dan sebagainya. Maksudnya di sini Islam menggalakkan perniagaan hakikatnya. Dan ini adalah perkara yang kita di dalam masyarakat kita di Singapura pun kita nak kena menggalakkan golongan muda kita. Kalau sekiranya ada orang misalan dia ada idea ataupun dia ada kebolehan. Ada orang memang dia punya minat berniaga. Ada orang tak minat berniaga. Tapi ada orang masya-Allah yang daripada kecil misalan dia dah sudah minat ini berniaga. Jadi dalam masyarakat Muslim kita nak kena lihat, kalau sekiranya seorang ini cenderung kepada perniagaan, kalau zaman dahulu apa mereka buat? Mereka akan membantunya dengan memberikan capital dahulu. Kalau sekiranya dia nak buka perniagaan tapi dia pergi kepada badan, misalan badan agama ataupun badan dalam kerajaan, dia mengatakan tapi saya tak ada capital. Tapi saya ada proposal. Saya boleh buat ini, saya boleh berniaga ini. Kalau dalam Islam, maka badan Islam boleh membantunya. Boleh membantunya misalan berikan kepadanya capital ataupun membantunya supaya dia dapat mengasaskan perniagaannya. Sebab kalau dia berjaya, bukan saja dia mendapatkan manfaat, tetapi dia akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Misalan kalau dia berjaya, dia akan mengeluarkan zakat. Misalan zakat ini akan dikembalikan ini kepada orang miskin dan fakir ini dan sebagainya. Jadi dalam Islam masya-Allah ini, kalau kita bahas ini masalah ini, kita lihat ini bagaimana ini Islam menggalakkan orang Islam dalam bidang ini perniagaan. Sebab ini akan membantu ekonomi negeri, akan membantu ini orang miskin dan sebagainya. Tapi dengan syarat ini orang yang berniaga ini ada iman kepada Allah SWT. Dia ada kepentingan agama. Dia melakukan segala-galanya untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Nah, teruskan. Akan tetapi seorang peniaga yang sedang berusaha dalam perniagaannya dan seorang pengilang dalam kilangnya mempunyai tugas-tugas dan kewajipan yang mesti ditunaikannya dengan baik, sama ada yang fardu maupun yang dianjurkan secara sangat dituntut. Nah, ini ulama kita mengatakan kita ada al-a'malul mushtarakah. Amalan yang dikongsi bersama. Yakni misalan kita sama ada kita seorang peniaga ke, pekerja ke, ataupun seorang pelajar, ataupun seorang suri rumah dan sebagainya, ada kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita semua, yang diwajibkan kita melaksanakannya. Maksudnya dia tak kira sama ada kita peniaga ke, kita pekerja ke, ataupun kita tidak bekerja ke, ataupun yang ini kita belajar dan sebagainya. Ini kita panggil al-a'malul mushtarakah. Dia adalah sesuatu konsep yang mana kita mengatakan semua yakni manusia, semua yakni orang Islam wajib melaksanakannya. Maka ini kita mengatakan semua yakni lapisan masyarakat wajib ini melaksanakannya. Seperti solat 5 waktu misalnya. Sama ada seorang peniaga ataupun seorang pekerja dan sebagainya, apabila masuk ini ke dalam waktu solat, maka diwajibkan mereka semua yakni melaksanakan
Diwajibkan mereka semua ini melaksanakan salat. Maka tidak dibolehkan bagi seseorang itu untuk meninggalkannya. Selain ini daripada itu, maka dia balik ini kepada pekerjaan ini masing-masing. Ada orang ada kelebihan dalam pekerjaannya, ada orang yang melakukan perniagaan. Seperti mana kita mengatakan minggu lepas, seorang ini keluar daripada rumahnya untuk mencari nafkah kepada ahli keluarganya, maka dia adalah dalam keadaan fi sabilillah. Tetapi dalam masa yang sama, wajib dia melaksanakan al-mushtarakah, al-amal al-mushtarakah. Wajib dia melaksanakan salat, wajib dia melaksanakan misalan kebenaran, maksudnya tidak menipu dalam perniagaannya ataupun dalam pekerjaannya dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara yang mana Allah mewajibkan semua ini manusia melaksanakannya. Ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sebahagian dan tidak mewajibkan ini sebahagian yang tidak mewajibkan sebahagian yang lain. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad ini dia mengatakan perlu kita memahami apakah kewajipan yang Allah memberikan kepada kita. Wajib yang ini sama ada dia peniaga ataupun selain daripada peniaga untuk melaksanakan kewajipan itu. Aywa. Peniaga dan pengilang harus mengetahui hukum hakam muamalah. Nah, zaman sekarang ini kita membicarakan tentang masalah ini, kita lihat mungkin tak ramai ini orang Islam yang mempelajari tentang hukum ahkam muamalah. Seolah-olah bab muamalah ni dalam ilmu fiqh ni bukan kita mengatakan mati, masya-Allah masih ada lagi, tetapi jarang dibahaskan. Biasanya bila kita belajar fiqh, kita belajar tentang salat, kita belajar tentang puasa, kita belajar tentang haji, misalnya orang nak pergi haji dan sebagainya. Tetapi berkenaan dengan jual beli misalan jarang dipelajari. Wallahu alam. Ini apa yang saya lihatlah. Mungkin ada, mungkin kat rumah-rumah kita tak tahu. Tapi berkenaan dengan misalan ini jual beli, masalah riba misalan, berkenaan dengan investment, berkenaan dengan perniagaan, berkenaan dengan pinjaman, berkenaan dengan ijarah, berkenaan dengan banyak ini bab muamalat ini. Kalau kita lihat, dia mungkin sama dengan bab ibadat. Dia punya besarnya bab ini muamalat. Dan kita ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ad-dinu muamalah. Atau kama qala SAW, agama itu berdasarkan dengan muamalah. Muamalah yang dimaksudkan di sini adalah dealings. Jadi daripada hukum mahkam yang besar dalam Islam adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak melaksanakan transaksi, bagaimana kita nak melaksanakan apa kita mengatakan dealings di antara satu dengan yang lain. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan peniaga dan pengilang harus mengetahui hukum ahkam muamalah. Kalau sekiranya seorang ini berniaga misalan, lagi wajib ini ke atas ni. Beza dengan satu orang tak berniaga misalan, dia setakat memahami hukum jual beli misalan, memahami ini apa yang wajib. Tapi kalau orang yang berniaga, wajib ini dia mengetahui tentang hukum ahkam dalam bab ini jual beli. Wajib dia nak kena belajar, dia nak kena mempelajari. Sekurang-kurangnya ini belajar kitab Abu Syuja', paling minimum, untuk dia mengetahui misalan rukun jual beli ada berapa. Dan selepas itu macam mana kita nak bezakan riba fadl dengan riba nasi'ah. Ini mungkin ramai orang, wallahu alam, tidak dapat ini membezakan apa itu riba al-fadl, dan ini wujud dalam masyarakat hari ini. Riba fadl, riba an-nasi'ah, kalau kita melambatkan bayaran dan sebagainya, kalau benda yang ribawi. Jadi ini semua adalah daripada perkara-perkara yang perlu ini kita mengetahuinya. Jadi insya-Allah saya rasa kita tangguhkan insya-Allah pagi minggu depan insya-Allah ya. Nampaknya masa pun kita tak banyak masa. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan baca bab ini.